Silakan. Oh, ya. Walaupun dibakar, Allah berfirman pada second last surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tak jadi masalah. Ya. Saya nak tanya dengan Mahram di dalam kehidupan wanita harian. Dan sehari-hari, sebab bila saya pergi belanja, dia ada kata mahram seorang wanita, walaupun dia bekerja, tetapi kalau dia overnight, dia memang tak boleh kalau tanpa mahram. Kalau dia bekerja sepanjang malam, berapa dia keluar perjalanan yang diperlukan untuk ada mahram? oh, Ustaz sudah jawab dulu. Salah. Belum ya? Sebenarnya masalah mahram ini ulama berbeza pendapat dalam mereka memahami hadis Nabi. Apakah mereka memahami secara tekstual atau berdasarkan kontekstual? Tekstual maknanya berdasarkan teks hadis, memang wanita tak boleh pergi mana-mana tanpa mahram. Lebih-lebih lagi bila melibatkan 2 hari 2 malam, disebut di dalam hadis. Cuma kita tidak tengok 2 hari 2 malam itu perjalanan dengan apa zaman itu? Dengan onta. Hari ini hanya 10 jam saja kalau ke London, mungkin ya enggak, 9 jam saja kalau ke Mekah, Jeddah. Inilah. Oleh sebab itu, ada ulama yang melihat secara tekstual, mereka cenderung kepada tak boleh kecuali bersama mahram. Ulama contemporary seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia melihat dari sudut kontekstual. Selamatnya wanita bepergian hari ini walaupun tanpa mahram kerana kenderaan begitu cepat. Unsur-unsur keselamatan wujud hari ini berbeza dengan dulu. Nah, Ustaz tak mau komen lah cenderung pada yang mana, tapi dua ini wujud. Boleh pakai. Oleh sebab itu, ada yang cenderung kepada tekstual, sebagaimana Arab Saudi, mereka cenderung pada itu. Kata mereka lebih selamat. Malah mereka kata, kita kata selamat tanpa mahram pergi ke London seorang diri tanpa mahram. Andai kata terjadi umpamanya ketika transit di Dubai beberapa hari rosak, kemana ini wanita ni, di mana dia rasa selamat? Siapa yang bersama dia? Betul tak? Kemungkinan itu mereka fikir sampai ke situ. Sementara yang kontekstual ini, dia kata selamat. Masalah tekstual dan kontekstual ini dia wujud. Ustaz buat contoh. Zaman Nabi dalam hadis tidak sah zakat fitrah kecuali dengan bahan makanan pokok yang dia makan. Betul tak? Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat boleh dengan harga. Zaman Nabi tak ada. Dia punya pemikiran, fakir miskin yang ingin merayakan hari raya, dia bukan hanya perlu beras, dia perlu benda-benda lain yang dia tidak beli. Oleh sebab itu, bila zakat fitrah dalam bentuk duit, dia boleh membagi-bagikan. Nah itu, ini kontekstual. Zaman Nabi, zakat fitrah adalah dikeluarkan after salat subuh hingga sebelum salat Aid. 3 jam, 2 jam. Umat Islam ketika itu hanya berapa? Puluh ribu orang saja. Sekarang dah ribu juta. Dah jutaan. Oleh sebab itu, kita mulakan bukan dari habis subuh, tapi 2-3 hari sebelumnya. Malah kata Imam Asy-Syafi'i berpendapat boleh bermula dari 1 Ramadan.
Betul tak itu dari sudut kontekstual, bukan tekstual? Ya. Macam itu pemahamannya. Jadi dalam hal ini yang paling selamat itu ke mana-mana wanita pergi, lebih-lebih lagi melibatkan masa yang panjang, perjalanan jauh, yang paling selamat bersama mahram. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita salat isya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.